latihan-latihan daripada bab yang kelima ini. So, jom kita bincangkan. Dan kalau kamu tak ada kertas soalan ni pun tak apa. Okay, just join cikgu untuk kita bincangkan. Okay, so bantu cikgu untuk menjawab soalan objektif. Sebagai contoh, okay, kalau kita lihat di sini soalan nombor 1. Okay, iaitu senarai berikut berkaitan dengan sejarah Sarawak. Sawaku, Kalaka, Melano. So, ini apa nama cikgu? Senarai tersebut merujuk kepada adakah dia suku kaum? Adakah dia nama sungai? Atau adakah nama dia kerajaan Melayu? Atau wakil Kesultanan Brunei? Baik, kalau kita tengok, okey, kita boleh buat teknik tembak. Iaitu teknik tembak apa? Kita akan buang dua pilihan jawapan yang salah. Baik, bagi tahu cikgu. Yang mana A, B, C, D yang kamu rasa salah? Okey. Okey, so ada yang kata C salah, ada yang kata D salah. Okey, bagi tahu dua yang salah. Okey, wakil Kesultanan Brunei. Ya, ini salah. Sebab kalau wakil Kesultanan Brunei, mestilah nama-nama dia bermula dengan Datu. Ataupun pengiran. Datu Patinggi ke, pengiran ke, kan. Ini terus nama Sawaku, Kalaka, Melano. Mana ada nama wakil Kesultanan Brunei macam ni, kan? So, kita boleh buang yang itu. Satu lagi, kita boleh buang sebenarnya adalah kita boleh buang yang A, suku kaum. Sebab, kalau di Sarawak, suku kaum yang kita kenal, iaitu Iban, Kenyah, Kelabit, Murut, Bidayuh. Mana ada suku Sawaka, suku Kalaka, suku Melano? Nampak tak? So, kita nilai satu-satu. Baik, selepas kita nilai satu-satu itu, kita tinggal dua. Baik, di antara dua ini, yang manakah yang lebih salah? Teknik tembak, mana yang lebih salah antara B dengan C? Yang lebih salah, okay, kalau kita fikir secara logik, okay, iaitu yang lebih salah ialah B. Sebab kalau nama sungai, mesti ditulis Sungai Sawaku, ataupun Sungai Kalaka, atau Sungai Melano. Ini ditulis nama Sawaku, Kalaka, Melano. Jadi sudah tentu ianya bukan nama sungai. Kalau nama sungai, dia mesti mula dengan sungai. Jadi senang je. Jadi kita tembak apa? Kita tembak C. Kerajaan Melayu. Kita tembak C. Dan adakah jawapan dia C je? Memanglah. Sebenarnya, Sawaku, Kalaka, Melano ni adalah nama-nama kerajaan Melayu yang terdapat di Sarawak sebelum kedatangan James Cook. Memang ada nama-nama kerajaan Melayu di Sarawak, iaitu Sawaku, Kalaka, Melano. Take note benda tu. Nampak Okey. Baik, so kita dah dapat jawab soalan nombor 1 ialah C. Ini cara bagaimana nak guna teknik tembak. Sebab kamu suka tembak kan? Kamu semua suka tembak, cikgu tahu. Jadi, gunakan cara itu. Baik, soalan yang kedua, kita tengok di sini ya. Jadual berikut berkaitan dengan gelaran ketua suku kaum. Gelaran ketua suku kaum di Sarawak. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini, okey, suku kaum Kenya dengan peran lepuh. Suku kaum Iban dengan tuai rumah. Kalau Bidayuh, okey. Kalau Bidayuh, adakah Kelunan Maren? Adakah Penghulu? Adakah Menteri? Okey, Menteri, okey, memang salah. Penghulu. Penghulu pun bukan. Di antara dua ni sahaja. Dua kampung dengan Kelunan Maren. Baik. Kalau kita lihat di sini, okey, iaitu kalau kita lihat seperti kita ada, okey, ada yang kata C, ada yang kata D. Baik, untuk Bidayuh. Okey. Okey, ketua, gelaran ketuanya adalah, ya, ramai yang menjawab iaitu D kan cikgu? Ya ke kamu ni? Cikgu, gelaran-gelaran ni yang saya kantoi cikgu, yang saya tak ingat lah cikgu.
Okey, gelaran-gelaran itu sebenarnya kamu boleh melihat dia di sini. Okey, ataupun yang ini nampak tak ni? Ini je jadual ni. Jadual ini. Okey, suku kaum Melanau menteri. Kalau Kenyah peran lepung. Okey, kalau Kayan kelunan maren. Okey, Iban dengan tuai rumah. Dan juga kalau Bidayuh tua kampung. Okey. Tengok kepada gelaran ketua suku. Jadi, kita boleh tahu bahawa kalau kelunan maren tadi itu memang salah. Okey. Kelunan maren itu salah. So, jawapannya apa? Okey. Jawapannya adalah Bidayuh dengan tua kampung. Okey. Jadi, jawapan bagi soalan nombor 2. Okey. Jawapannya adalah D. Tiga. C. Okay. Mana tadi? Okey, iaitu tua kapung. Sebenarnya apa dia punya nota sebenarnya tua kapung, bukan tua kampung. Tua kampung sebenarnya. Baik. So, nombor 2 adalah C dan nombor 3. Okey, masyarakat Sabah mengamalkan sistem kesukuan. Okey, bila kamu dapat soalan objektif, okey, amalkan tabiat ini. Tabiat apa ya? Tabiat untuk kamu underlinekan keywords. Okey, contoh macam cikgu buat masyarakat Sabah amalkan sistem kesukuan. Okey. Baik, apakah yang menjadi asas kawalan? Okey, asas kawalan sosiopolitik yang berkesan. Maksudnya apa ni cikgu? Maknanya asas kawalan bagaimana ketua-ketua suku kaum di Sabah dia mengawal masyarakat. Masyarakat dengan berkesan. Iaitu kita okey Amal. Baik. Kalau kita fikir balik, sistem kesukuan. Okey, iaitu kita tahu suku kaum. Jadi kita ada di Sabah iaitu apa? Kadazan dusun. Kita ada rumus, kita ada orang sungai. Jadi, macam mana dia kawal penduduk-penduduk dia? Suku-suku kaum dia. Macam mana dia kawal? Dia kawal dengan kita tengok pemimpin, kebudayaan, kepercayaan, pegangan adat. Jadi jawapannya adalah D, pegangan adat. Okey, maksudnya di sini semua suku kaum akan pegang adat, hormati adat dan juga patuh kepada adat. Bukan patuh kepada pemimpin. Kalau kamu kata, bukan ke cikgu diorang ni, okey, ada tuai rumah ke ataupun dia ada orang tua yang akan perlu mereka dengar. Orang tua tu pemimpin je. Tapi semua masyarakat, even pemimpin pun akan menghormati dan patuh kepada adat. Adat. Keywords dia adat. Jadi jawapannya adalah D. Ya, macam tu. Nilaikan satu-satu. Jangan sekadar baca dan tanda. Nilaikan satu-satu. Itu cara yang bijak. Okey. Baik. Soalan yang keempat. Baik. Perjanjian berikut ditandatangani. Perjanjian ya. Keywords perjanjian. Okey, ditandatangani oleh James Group. Okey, dengan pemerintah tempatan. Kita tahu. Ada diorang kena bunuh ke? Ya. Kalau diorang tak hormat adat tu, diorang mungkin bukan sekadar dibunuh, bukan dia dibunuh, tapi diorang dihalau daripada kawasan Rumah Panjang itu. Betul. Okey. Baik. Perjanjian 1841 antara James Brooke dengan Raja Muda Hashim dan perjanjian 1842 antara James Brooke dengan Sultan Brunei. Okey, kita tahu ada dua perjanjian ni, betul? Apakah kesan soalannya? Apakah kesan daripada perjanjian-perjanjian ini? Adakah James Brooke diiktiraf sebagai pemerintah Sarawak? Adakah James Brooke setuju memberi bantuan tentera? Kekuasaan Kesultanan Brunei bermula di Sarawak atau Kesultanan Brunei berakhir di Sarawak? Jadi,
Macam mana saya nak jawab ni cikgu? Mungkin ada yang tanya. Okey, baik. Amar Kowe dah betul, dah bagi jawapan dah. Baik. Kalau kamu rasa kan, okey, saya rasa James Bond diiktiraf sebagai pemerintah Sarawak, betul cikgu. Okey. Kemudian dengan itu, bila dah James Brooke memerintah Sarawak, maka logiknya kekuasaan Kesultanan Brunei pun berakhirlah di Sarawak. Betul. Dan kalau kamu kata macam, aku tak yakinlah jawapan ini. Tapi bila kamu tengok pilihan jawapan lain, contoh nombor 2, James Brooke setuju memberi bantuan tentera. Mana ada beri bantuan tentera? James Brooke yang gunakan kan tentera tu kan untuk menyerang dan menentang kebangkitan penduduk tempatan. So, sudah tentu yang ini confirm salah. So, dah jelas memang jawapan dia 1 dan 4. Okay. Jadi, jawapannya adalah B, 1 dan 4. So, mungkin ada yang kata, sekarang Brunei kat mana? Kalau kekuasaan Brunei bermula Sarawak, Brunei lagi besar. Memanglah. Memang betul. Kalau kamu tanya, cikgu, macam mana pula Brunei ni boleh jadi macam tu? Sebenar-benarnya dulu, kamu tengok ni dalam peta ni ada, mana dia? Ni dia. Untuk pengetahuan kamu, ini dulu, ini dulu semua ni yang warna hijau ni dulu, ini semua adalah, termasuk yang ini ini semua adalah kawasan Brunei. Ini semua dulu kawasan Brunei. Itu dulu Brunei. Macam mana Brunei boleh jadi kecil? Baik, apabila 1/1. Bukan. Mula-mula, James Brooke ambil Brunei, Sarawak kat sini. Dah bagi pada, dah jadi kecil Brunei. Kemudian, James Brooke ambil kawasan ini, Sultan Brunei bagi. Sebab berjaya kalahkan penentangan. Sultan Brunei kata, kau ambillah kawasan ni. Ambil kawasan ni. Kemudian, bila James Brooke berjaya mengalahkan penentangan masyarakat tempatan di sini, lepas tu Sultan Brunei kata, ambillah kawasan tu. Ambil. Kemudian dia bagi lagi, kawasan kat sini pula. Kau boleh berjaya menentang pembunuhan masyarakat Murut di situ. Aku bagilah kawasan ni. Kemudian juga perjanjian kat sini. Kau ambillah kawasan ni. Kemudian yang ini pula. Kamu telah nak membeli kawasan ini. Ambillah ni. Jadi, seluruh ini telah menjadi Sarawak. So, yang tinggal Brunei yang ini je lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dia bagi tanah tu macam bagi keropok. Apa dah. Sebab itu, kalau kita lihat, akhirnya apa yang berlaku? Yang berlaku adalah, iaitu Sarawak telah menjadi begitu besar, seperti yang kita lihat yang ini, iaitu ini. So, sebesar ini. So, ini semua dah jadi Sarawak. Sebesar ini Sarawak. Ini Sarawak. Dan juga yang tinggal Brunei yang ini je lah. Yang itu juga Brunei. Kan. Jadi kamu kena faham kat situ. Baik. So, itu yang dimaksudkan dengan soalan yang keempat. Iaitu kesan daripada perjanjian itu, James Brooke diiktiraf sebagai pemerintah Sarawak dan juga kekuasaan Kesultanan Brunei berakhir di Sarawak. Baik. Soalan 5. Apakah faktor sebab yang menyebabkan Sabah menjadi tarikan pemodal Eropah? Dia ada 2 sebab je. Baik, ada 2 sebab sahaja. Ada 2 faktor sahaja yang menyebabkan Sabah menjadi tarikan pemodal. Kerana apa? Sila tandakan jawapannya. Ya, betul, Anci. Semua cikgu nak semua jawab. Tulis dekat Zoom chat sekarang. Apa jawapan kamu? Tulis dekat Zoom chat. Cikgu tengok Anci dah letak. Nakib pun dah letak. Amar Kowe pun dah letak. Satya pun dah letak. Zahra, Jasmine. Ari, Adam Darwish. Syah. Dan juga Adib Fahim. Baik. Nur Isyra. Baik. Memang jawapan kamu betul. Iaitu faktor
faktor yang menyebabkan Sabah jadi tarikan pemodal kerana kekayaan ekonomi. Kekayaan ekonomi tu apa cikgu? Ialah kaya dengan sumber ekonomi. Ada sarang burung, kemudian ada sumber ikan, kemudian juga ada indigo dan macam-macam lagi. Itu kekayaan ekonomi, hasil bumi lah. Dan yang kedua, kedudukan strategik. Terletak di antara laluan perdagangan di antara China dan juga Singapura. Jadi itu menyebabkan kedudukannya strategik. Jawapannya adalah C. 2 dan 3. Baik, bagus. Banyak yang betul. Right. So, soalan yang ke-6 kita lihat di sini. Okay, iaitu soalan yang ke-6. Kerajaan British anugerahkan. Okay, anugerahkan tu hadiahkan. Hadiahkan atau berikan piagam diraja. Kerajaan British menganugerahkan piagam diraja kepada SBB. Okey, kejap. Macam-macam korang ni. Abang Kowe tu tengah makan lah tu. Dia tengah, nampak tu. Dia siap sapu lagi tu. Dah lah makan tak ajak. Pen dengan abang. Okey, baik. Okey. Kan. Baru habis training cikgu. Baik. Training untuk meniaga ni. Apa, mesin filter kowe ke? Kau jangan macam-macam lah. Alamak. Baru habis silat lah. Alamak. Lain macam ni. Okey. Man, nak tanya sikit nak tanya. Man, kamu join silat apa ni? Silat gayung ke? Ke silat gayung. Uish, bagus tu. Cikgu pun dulu kecil-kecil selalu pakai gayung untuk mandi. Ambil gayung mandi. Gayung. Tu. Boleh silat gayung kat tu? Bukan macam itu. Bukan. Oh, ingat gayung tu. Okey. Okey. Baik. Okey, baik. Jom kita sambung. Okey. Okey, kita lihat. Kerajaan British anugerahkan piagam diraja kepada SBB. So, mengapakah penganugerahan? Mengapa? Jawab soalan dia. Mengapa penganugerahan itu penting? Kenapa ini penting kepada SBB? Adakah A, untuk memonopoli ekonomi? Monopoli itu maknanya untuk menguasai ekonomi. Itu maksud monopoli dia. Baik. Monopoli ekonomi maknanya menguasai ekonomi. B, untuk luaskan pengaruhnya. C, untuk mendapat modal untuk berniaga. Ataupun juga D, mempunyai kuasa untuk mentadbir. Jawapannya B ataupun D. Rasanya D. Baik. Kenapa anugerah ini penting? Sebab piagam diraja ni, baik. Apa keistimewaan piagam diraja? Kerajaan British bila berikan piagam diraja ni, bermakna SBUB sudah ada kuasa. Macam surat tauliah, betul. Macam surat tauliah diberikan kuasa surat tauliah kepada SBB untuk apa? Untuk dia ada kuasa. Untuk dia ada kuasa. Macam kamu semua lah. Macam kamu semua kalau jadi pengawas, macam mana orang nak tahu kamu ni pengawas? Bila cikgu memberi kamu surat tauliah, kamu telah dilantik menjadi pengawas. Dan kemudian kamu diberikan necktie, diberikan juga lencana. Bermakna saya officially telah diberi kuasa untuk menjadi pengawas. So, itulah cara dia. So, piagam diraja tu maknanya memberikan kuasa. Manalah cikgu tahu. Cikgu nak tanya, dalam sekarang ni, macam mana prosedur nak jadi pengawas? Cikgu kamu bagi apa kat kamu untuk jadikan kamu pengawas? Adam. Adam tahu, Adam? Macam mana? Bagi vest. Bagi vest. Dia bagi vest. Bagi sijil, bagi vest. Tapi British dapat manipulasi SBB kan? Ya, betul. Dapat blazer cikgu. Dapat blazer. Bukan semua orang dapat blazer. Bila kamu dapat blazer tu kan, kamu datang, push. Kamu pengawas ke? Yalah. Ada blazer ni maknanya saya sudah ada kuasa.
untuk jadi pengawas. Bukan jadi Cikgu, ah sekolah saya macam tak ada pun kuasa pengawas. Pengawas jalan-jalan je. pengawas jalan-jalan je tapi dia bagi vest tak? Ya, tapi Ah, tak berguna lah. Dia macam ingatlah. murid biasa yang ada baju biru je. Alah, yang penting dia ada vest. Engkau tak ada, kau jangan dengki. Dia ada vest tu penting. Saya masuk berbimbing rakan sebaya je dapat best. Okey. Bukan pengawas baju kuning ya, cikgu. Itu kamu, sekolah kamu, Ain. Kamu tu sekolah agama, sometimes. Yang diorang ni sekolah harian, beza. Lain Lain. Okey. Baik. So, kita lihat bermakna di sini, Piagam Diraja ni telah memberikan SBUD kuasa untuk mentadbir. Ada kuasa untuk mentadbir. Itu paling penting. So, nombor 6 jawapannya adalah D. Okay. Nombor 6 jawapan dia D. Baik. So, kita abaikan pengawas-pengawas yang telah dapat vest tapi jalan-jalan, bak kata Amar. Baik. Soalan nombor 7. Mengapakah dinasti Brooke ni, mengapa dinasti Brooke melibatkan pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran Sarawak? Kenapa dia ambil Datuk Patinggi, James Brooke ambil Datuk Temenggung dalam pentadbiran Sarawak? Kenapa Adakah dasar amanah, dasar pecah dan perintah, atau mengelakkan pertelingkahan, atau untuk mewujudkan perpaduan antara kaum? Baik, sebenar-benarnya kalau kita ada baca nota, sebenarnya bukan untuk mewujudkan perpaduan antara kaum, bukan. Dan juga bukan untuk mengelakkan pertelingkahan, tetapi itu sebagai dasar amanah. Apa itu dasar amanah, cikgu? Okey, dalam perjanjian, kalau kami ingat lagi, James Brooke buat perjanjian dengan Sultan Brunei. Dia buat perjanjian dengan Sultan Brunei. Dia kata apa? James Brooke kena jaga dan menghormati adat dan suku kaum di Sarawak. Kena hormati. Maka bila kena hormati, dia bermakna James Brooke perlu ambil ketua-ketua ini, pembesar-pembesar ini untuk sama-sama memerintah Sarawak. Jadi itu sebagai amanah. James Brooke ada amanah yang perlu dijalankan, iaitu perlu untuk melibatkan, ambil pembesar-pembesar tempatan sama-sama memerintah Sarawak. Cuma James Brooke jadi apa? Jadi ketua, iaitu jadi raja yang dipanggil Raja Putih. So, sebab itu dipanggil dasar amanah. Okey. Amanah untuk libatkan pembesar tempatan. Baik. So, 7 adalah A sebenarnya. Dan soalan yang ke-8. Jadual berikut menunjukkan pentadbiran berasaskan kaum di Sarawak semasa pemerintahan Brooke, iaitu Melayu dalam bidang pentadbiran, Cina ekonomi, dan Iban dalam bidang apa? Kalau Iban, ini senang je. Iban, iaitu sudah tentu Iban ni dia pandai masuk dalam hutan, mengesan, mengesan musuh. Bermakna Iban ini mahir dalam ketenteraan. Jadi jawapan dia ketenteraan. Itu cara untuk kita jawab. Ya. Dan soalan yang ke-9. Ini kita panggil apa? Ini kita panggil first impression. Maknanya bila kita baca Iban, Iban ketenteraan. Terus tanda C. Bila kamu baca apakah X, kesihatan, pendidikan, ketenteraan, perhubungan. Jawapannya C. Jangan baca lagi. Jangan baca lagi sebab kamu akan terus soalan nombor 9 Kalau kamu baca lagi, kamu akan kata apa? Perhubungan pun iyalah. Perhubungan ni macam iyalah. Kemudian, bila last minute, aku rasa bukan ketenteraan ni. Aku rasa perhubungan ni. Kemudian padam yang C, buat yang D. Kan? Oh, Ya. Apa dia?
Kalau dah IC buat macam tu. Memang kamu semua memang banyak macam tu. Perhubungan ni. Kemudian bila exam, lepas exam, lepas tu bincang dalam kelas, jawapan dia ialah soalan nombor 8, jawapan dia sila tanda ya, jawapan dia adalah C. Aduh, cikgu saya dah buat C, cikgu saya padam balik buat D. Sebab itu jangan buat macam tu. Okey. Nanti kamu menyesal aja. Kenapalah aku tukar? Jadi, okey, jawapan dia adalah C. Kalau satu soalan je kamu tukar dan salah, tak apa. Kalau kena 5 soalan kamu tukar jawapan, 5-5 yang kamu tukar tu, 5-5 salah, memang menangis di hujung bucu katil. So, jangan buat. So, cikgu nak kita confident lah. Ya, betul. Yakin dengan first impression itu. Kalau dah tahu dah salah, macam nampak jawapan dekat soalan lain kan. Macam soalan B, dekat bahagian B kan. Nampak soalan tu macam ada jawapan yang betul, yang A salah. Okey. Kalau macam tu, barulah kamu perbaiki sebab dah ada fakta. Dah ada fakta daripada soalan lain, maka kamu nak betulkan soalan sebelumnya tu. Okey, baru tahulah yang ini salah lah soalan tadi. Then kamu boleh betulkan. Tapi kalau waktu-waktu ini, jangan betulkan. Waktu ini jangan betulkan. Cikgu, kalau kita nak tukar tapi confident, confident lepas tu salah. Kan? Kalau kita nak tukar tapi confident, lepas tu salah. Siapa suruh tukar? Biar je lah. Okey. Biar je. Baik. Soalan nombor 9. Ketua Anak Negeri. Okay. Ketua Anak Negeri di Sabah digelar orang kaya. Okey. Apakah peranan, apakah tugas mereka dalam pentadbiran Sabah? Okey, you tengkorak kau. Okey, pandai. Okey. Peranan mereka dalam pentadbiran Sabah. Apakah fungsi mereka? Memungut cukai, okay, ataupun menjaga keamanan peringkat daerah, atau mengetuai pentadbiran di peringkat daerah, atau mengetuai upacara keagamaan di peringkat daerah. Okey, kalau upacara keagamaan ni confirm salah. Confirm salah. So tinggal 1, 2 dan 3. Baik, memungut cukai, menjaga keamanan, mengetuai pentadbiran di peringkat daerah. Baik, yang mana yang pasti 1, 2, 3? Yang mana yang confirm 1, 2, 3? Nombor 2 ni confirm betul. Nombor 2 confirm betul. Jadi di antara 1, 2 dan 2, 3, mana yang lebih baik? Nombor 1 dia kaya, memungut cukai. Okey. Ataupun nombor 3 mengetuai pentadbiran di peringkat daerah. Kalau pentadbiran peringkat daerah, bukan ke mereka ini adalah pegawai-pegawai daerah? Kalau memungut cukai pun, adakah SBUB memberi peranan ini Ketua Anak Negeri untuk memungut cukai? Okey, cikgu. Okey, yakin je kamu. Jangan. Okey. Kalau kamu tak yakin, pergi tengok kepada seperti ini. Cakap kena yakin. Iyalah. Kalau kita tengok nota ni kan, apakah peranan orang kaya-kaya? Ni dia. Ketua Anak Negeri yang juga digelar orang kaya-kaya berperanan membantu pegawai daerah. Membantu ya, maknanya dah ada pegawai daerah. Memang confirm salah lah tadi. Okey, menjadi hakim, menjaga keamanan, memungut cukai. Yeah. Dan nama orang kaya. Nama pun orang kaya. Okay. Nama pun orang kaya. So, jawapannya adalah, jawapannya adalah A, 1 dan 2. Memungut cukai, menjaga keamanan. A. Dan macam-macam korang ni. Paling straightforward je tu. Itulah. 10. Jadual berikut menunjukkan pelaksanaan undang-undang di Sabah. Okey, semasa pentadbiran SBB, Mahkamah Magistrat, pegawai hakim dia pegawai daerah. Mahkamah Anak Negeri, Allah. Jawapannya apa? Ini kalau tak tahu juga ni, memang kamu kena lempang pipi 10 kali ya. Lempang pipi 10 kali kalau salah. Baik. Ya.
dah nama pun Mahkamah Anak Negeri, sudah tentulah hakim dia ialah ketua anak negeri. Kan? Ketua anak negeri. Ah, jadi jawapannya adalah D, kan? Yo, orang tu nak jadi residen cikgu. Tak boleh. Residen mesti pegawai British. Residen, okey, mesti pegawai British. Dan residen mahkamah yang lebih tinggi. Kita dah nak terjawab ni. Okey, tak boleh. Baik. So, kita pergi kepada soalan. Cikgu rasa hari ni kita jawab je lah soalan. Kan? Okay. So, antara soalan-soalan seperti ini soalan ni tak mencabar ni. Contohnya macam, okay, soalan senaraikan suku kaum yang mengamalkan sistem kesukuan. Ini, okay, di Sabah ya. Okay, ingat. Bila kamu senaraikan suku kaum, tengok di mana. Kalau di Sabah, there's no IBAN. Ingat. Maknanya 2 markah nak bagi berapa cikgu? Bagilah 2. So, ingat tengok orang Sabah dengan orang Sarawak lain tau. Jangan kau samakan. Jangan kau samakan. Lain tau. Kalau di Sabah, contohnya orang-orang Kadazan. Kadazan dusun, kemudian kaum bungus ataupun juga Bajau. Bajau. Itu. Ataupun Melanau. Melanau ya ke? Melanau ya ke? Melanau bukan di Sarawak ke? Itu antara suku kaumnya. Kalau di Sarawak lain, Sarawak tu yang ada Iban. Iban, Bidayuh, dan juga Kenya. Ya, mungkin. Mungkin cikgu rasa Melanau Sarawak pun. Melanau Sarawak rasanya. And Murut di Sarawak. Melanau Sabah. Okay. So Melanau di Sabah, Murut di Sarawak. Baik. Jelaskan peranan majlis kampung dan tukang-tukang adat. Terangkan ciri-ciri sistem ketua bebas. Kita pilihlah soalan-soalannya sebab kita pun tak banyak. Okay. Ya, itu kita tak banyak masa. Kita ada lebih kurang 15 minit saja. Sila pilih satu soalan, iaitu bahagian esei lah. Bahagian esei. Bahagian C. Okey. Soalan nombor 4. Celah mana soalan nombor 4? Sini ada 1, 2 je pandai. Okey. Soalan 1 dengan 2 je. Soalan nombor 4 mana ada. Okey. Sila pilih satu soalan yang mana kita nak jawab, nak bincangkan. Soalan nombor 2, Zara. Satu. Aduh. Okey. Soalan nombor 1, soalan nombor 2. Kan? Tapi kalau diberi pilihan, kita lebih suka untuk ya, soalan nombor 1 tu lebih baik sebenarnya sebab soalan James Brooke. Okey. Baik. So contohnya kita tengok James Brooke mengambil kesempatan perpecahan politik untuk menguasai Sarawak. Okey, biarkan saja. Okey, namun begitu, jap saya lebih hebat SBB. Okey. Jelaskan strategi soalan nombor A. Okey, nombor A Nombor 1A pandai. Okey, baik. Jelaskan strategi yang digunakan oleh James Brooke untuk mencapai matlamatnya. Baik. So, strategi yang digunakan oleh James Brooke untuk mencapai matlamatnya. Tengok kepada markah. Berapa markah? 8 markah. So, strategi 8 markah berapa? Macam mana strategi kita? Kita ada bincangkan dulu. Okey, strateginya adalah iaitu 4 fakta dan juga 4 huraian. Okey. So kalau macam ni, cikgu, fakta-faktanya apa, cikgu? Senang je, fakta-fakta tu ialah strategi lah. Strategi tu yang akan jadi fakta. So, strategi itu akan jadi fakta. So, baik. So, apakah strateginya? Iaitu yang pertama, ugutan dan desakan. Mula-mula kita tahu rundingan. Kemudian juga kita tahu juga ada ugutan.
Okey. Manipulasi tak ada. Kemudian perjanjian dan seterusnya iaitu strategi apa? Kenderaan. Iaitu strategi ketenteraan. Cikgu, mungkin ada yang tanya, cikgu, okey, bukan dia tipu ke? Mana dia tipu? Okey, mengugut perjanjian, memajak penipuan. Mana ada? Okey, baik. Cikgu, ini je ke? Macam mana nak jawab soalan macam ni, cikgu? Sama ke? Sama. Baik, contohnya, kalau rundingan. Cikgu, kalau saya letak rundingan, saya nak cerita apa? Kamu ceritalah bahawa kamu, okey, kamu tahu bahawa James Brooke, okey, pernah berunding. Berunding dengan siapa? Dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Berunding dengan PRMH. Okey. Dan dalam rundingan itu, kita tahu bahawa PRMH tawarkan Sarawak. Tawarkan Sarawak. Okey. Untuk apa? Untuk sebagai balasan. Sebagai balasan, okey, jika James Brooke dapat tamatkan penentangan penduduk tempatan. So macam tu. Okey. Baik. Oleh kerana kita punya kertas ni kecil sangat, cikgu terpaksa alihkan ke whiteboard lah. Okey. So cikgu alihkan ke whiteboard sikit. Iaitu kat sini. Okey, rundingan dan juga kita ada ugutan, kita ada perjanjian dan ketenteraan. Sekejap, cikgu ambil balik yang ini. Okey, dan kita akan buat. Okey, baik. So, kita akan buat kat sini. Okey. So, ini menjadi huraian. Huraian bagi apa? Bagi rundingan. Okey. So, ini huraian bagi rundingan. Baik. So, kamu boleh buat ayat kat situ. Baik. Untuk ugutan pula. Okey. Untuk ugutan kita buat macam mana? Untuk ugutan, kita tahu bahawa okey, James Brooke pernah mengugut. Okey. Kita tahu bahawa JB ni okey, JB telah mengugut. Mengugut akan menyerang Kuching ataupun kedudukan PRNH di Kuching. Setelah apa? Setelah PRNH, Pangeran Raja Muda Hashim, okey, berdolak-dalik. Berdolak-dalik maknanya, okey, sekejap tak bagi, sekejap tak nak bagi. Kan? Setelah PRMH berdolak-dalik dalam okey, ataupun untuk memberi Sarawak kepada James Brooke. Okey. Jadi ini adalah strategi ugutan, okey, daripada James Brooke. So kamu boleh buat ayat ini. Itu yang kedua. Okey, untuk strategi ugutan. Ya, ini strategi rundingan. Baik. Kemudian kalau perjanjian nak buat apa? Iaitu kamu buat perjanjian, so kamu boleh tulis apa perjanjiannya, iaitu perjanjian pada tahun 1841, iaitu perjanjian di antara siapa? Perjanjian antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim. Yang mana? Sejarah Semenanjung. Okey, tak ada. Okey. Perjanjian antara James Brooke dengan PRMH yang menyebabkan James Brooke berkuasa, bukan berkuasa, James Brooke telah dilantik sebagai pemerintah Sarawak. So itu. Dan kalau kamu nak letak satu lagi pun boleh juga. Iaitu satu lagi perjanjian, iaitu perjanjian di antara siapa? Di antara James Brooke dengan
Okey, iaitu dengan Sultan Brunei, iaitu pada tahun 1842. Macam mana cikgu ingat cikgu? Sebab dia selang setahun je. 1841, 1842. Jadi senang nak ingat. Perjanjian antara James Brooke dengan Sultan Brunei. Okey. Di mana dia tak ada guna strategi kahwin ke? Tak ada, tak ada. Walaupun James Brooke tu katanya handsome, tapi kan dia tak kahwin pun. Itulah. Baik. Perjanjian antara James Brooke dengan Sultan Brunei di mana okey, James Brooke telah ataupun kita kata Sultan Brunei lah. Sultan Brunei mengesahkan James Brooke sebagai pemerintah Sarawak. Alamak, Dam. Jangan macam tu, Dam. Lain macam. Tak, cikgu banding dengan James Brooke lagi handsome lah. Cikgu tak adalah handsome pun. Sweet-sweet gitu. Itu je lah. Sweet-sweet sweet-sweet gitu. Tak boleh belah ayat sweet ni. Baik. Dan strategi ketenteraan. Baik, untuk strategi ketenteraan, kita tahu bahawa James Brooke telah menggunakan, kita tahu JB menggunakan, iaitu ketenteraan. So, kita tahu bahawa James Brooke telah mendapat bantuan daripada mana? Daripada Angkatan Tentera, kita kata Tentera Laut British. Kalau kamu ingat lagi lah, kamu boleh mentionkan, iaitu yang menggunakan kapal apa? Kapal HMS Dido. Menggunakan kapal HMS Dido untuk tamatkan penentangan. Gitu. Jadi, dengan cara ini sebenarnya, kamu telah memperoleh markah penuh 8. 8 markah. Kerana apa? Kerana setiap satu itu, fakta kamu telah beri, bermakna di sini segala strategi itu adalah fakta. Dan segala yang kamu explain kat bawah tu, ini adalah di bahagian huraian. Jadi, itu menyebabkan kamu tahu bahawa so bagi satu fakta dulu, huraian fakta, huraian fakta, huraian fakta. Jangan buat fakta aja, kemudian huraian je, jangan. Buat fakta mesti berselang-selang. Mesti berselang-selang. Fakta, huraian fakta, huraian fakta. So itu cara bagaimana untuk kita skor bagi sejarah kegiatan kita. Nampak tak? Baik. Ini yang kita kata sebagai cara untuk menjawab soalan tadi, iaitu jelaskan strategi itu. 8 markah. Baik. So, dah salin ke? Dah salin dah? Dah screenshot cikgu. Okey. Baik. Sekejap lagi, cikgu akan postkan kita punya yang ini, iaitu kita punya whiteboard ini dalam grup WhatsApp. Sekejap lagi. Dan kamu semua dikehendaki untuk membuat ayat jawapan dan postkan semula dalam WhatsApp, dalam grup tu. Boleh? Boleh so kamu type je ke ataupun kamu tulis dekat kertas kemudian kamu snap. Tapi sebaik-baiknya tulis dekat kertas jawapan kamu dan kemudian kamu snap dan send gambarnya dalam grup WhatsApp form 3. Itu cara yang terbaik. Sebab cikgu nak tengok macam mana kamu punya ayat jawapan tu. Kadang-kadang ayat jawapan tak apa-apa dan korang